A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Kahfi. Kita sampai ayat 46. Sebelum ni Allah menceritakan tentang nilai kehidupan dunia yang sebenar. Dunia seperti anak-anak, harta benda, semua hanyalah sebagai zina, perhiasan yang tidak kekal, yang menarik perhatian dan yang mudah menipu daya manusia. Sebab itu dalam surah Luqman Tuhan bagi amaran, fala taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah kehidupan dunia menipu daya kamu. Kemudian Allah beritahu kalau dunia perhiasan, dunia hanya sementara, habis apa yang kekal? Yang kekal ialah wal baqiyatus salihat, amal-amal soleh, amal yang betul-betul dilakukan ikhlas kerana Allah dan selari dengan syariat ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang kekal. Maka Tuhan nak bagi tahu kepada manusia, kejarlah benda yang kekal, berlombalah untuk mendapat al-baqiyatus salihat, fastabiqul khairat. Sebab itu saja yang kamu akan bawa di akhirat besok. Dan kita sebut antara maksud al-baqiyat as-salihat ialah zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Dan insya-Allah ayat hari ini, ayat 47, bila Allah bagi tahu dunia sementara, yang kekalnya ialah amal soleh, mungkin ramai manusia yang tertipu juga dengan dunia. Maka Allah sebut satu benda, satu suasana, satu keadaan yang menakutkan, supaya akhirnya manusia sedar dan manusia kembali kepada Allah dan berusaha untuk mendapat al-baqiyat as-salihat. Allah sebut suasana hari kiamat yang membuktikan bahawa dunia ni adalah sementara. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma, dan pada hari nusayyirul jibal. Sayyara asalnya berjalan. Kalau nusayyiru, kami perjalankan. Pada hari kami. Apa maksud kami perjalankan? Jibal tu gunung. Banyak. Kalau satu jabal, kita panggil yang ke Arafah tu apa dah? Yang ke Arafah tu Jabal Rahmah. Dia tak panggil Jibal Rahmah kan? Sebab apa? Sebab satu. Tapi kalau campur Jabal Rahmah, Jabal apa lagi? Jabal Uhud, kemudian Jabal Nur. Campur-campur semua tu, bila lebih pada dua, dia panggil Jibal. Jadi Tuhan kata pada hari itu, iaitu pada hari kiamat, apa yang akan berlaku?
Suasana yang pertama ialah kami akan cabut dan terbangkan al-jibal, gunung ganang. Sebab kenapa diterjemah cabut dan terbang? Walaupun sayyarah makna dia perjalankan. Sebab dalam ayat lain Tuhan sebut secara jelas, gunung itu Allah jadikan hancur, Allah cabut, kemudian Allah hancurkan, kemudian Allah terbangkan di udara. Sebagaimana dalam surah wa takunul jibal kal ihnil manfush. Surah apa ni? Ha? Salah? Ya ke? Cuba tengok, ada ke tak? Saya rasa macam tak ada je. Iza zulzilatul ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Tak ada pun? Ha? Surah Al-Qari'ah. Kan? Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal farashil mabsus wa takunu al-jibal kal ihnil manfush. Al-Qari'ah, hari kiamat. Suasana hari kiamat pada wa takunu al-jibal, gunung ganan akan menjadi kal ihni, seperti kapas ataupun bulu, al-manfush, yang berterbangan. Daripada ayat ni menghuraikan maksud di sini, menghuraikan maksud nusayyiru, iaitu kami cabut gunung ganang dan kami hancurkan dan kami jadikannya berterbangan di udara. Kenapa Allah kata gunung ganang? Kenapa tak kata pokok ke, rumah ke, bangunan-bangunan tinggi pencakar langit? Sebab kalau bangunan pencakar langit nak hancur, tak perlu tunggu kiamat. Betul? Tak perlu tunggu kiamat. Rumah-rumah, bumbung-bumbung nak terbang, tak payah tunggu kiamat. Kadang-kadang datang ribut besar pun terbang bumbung tu. Pokok-pokok pun boleh tercabut kalau banjir besar ataupun ribut yang kuat. Tapi apa saja berlaku, gunung kalau tak berlaku kiamat, gunung macam tu lah. Betul? Kalau tengok banjir di Kelantan, air sampai melepasi pokok, rumah semua hanyut, tercabut habis. Tapi bukit tercabut tak? Tercabut. Macam tu lah tempat tu. Balik tengok rumah tak ada, tapi tengok bukit ada. Kan? Bila bukit akan tercabut? Bila berlaku kiamat. Maksudnya, kenapa bila banjir besar, ribut, taufan, Allah kekalkan gunung tu? Allah tak jadikan gunung tu sengit ke, hancur ke? Kenapa? Sebab apa fungsi gunung? Jadi kami jadikan bukit itu autada, pasak. Autada, pasak, untuk memegang bumi supaya tidak bergoyang. Kalau tak ada bukit, tak ada gunung, bumi akan bergoyang. Kita tidak akan duduk dengan tenang. Boleh? Maka apa saja berlaku, gunung tak akan berubah. Kalau berubah gunung, makna bumi akan hancur. Boleh? Sebab tu Tuhan sebut gunung, bukan rumah, bukan bangunan. Pada hari itu gunung ganang akan tercabut dan hancur dan berterbangan di udara. Bahkan dalam ayat lain Tuhan kata ia seperti awan. Cuba buka surah apa ni? Wa taral jibala hamidatan.
Buka surah An-Naml. Surah An-Naml surah 27 ayat 88. Surah 27 Cuba ke? Wataral jibal tahsabuha wahia tamurru marras sahab. Pada hari kiamat itu Tuhan kata wataral jibal, engkau melihat jibal. Apa dia jibal? Gunung gana. Tahsibuha, kamu menyangkanya jamidatan, dia nampak tak bergerak. Sedangkan wahya tamurru marras sahab, sedangkan dia bergerak sebagaimana bergeraknya awan. Awan ni bergerak tak? Bergerak tak? Tapi bila kita tengok, nampak macam bergerak ke tak bergerak? Tengok tak awan? Bila kita tengok, nampak dia bergerak ke tak? Tak bergerak. Betul kan? Nampak tak bergerak, tapi sebenarnya dia bergerak. Tapi bila berlaku kiamat, yang kita nampak tu macam awan, bukan awan, tapi sebenarnya gunung yang Tuhan dah cabut, kemudian Tuhan hancurkan dan terbangkan di udara. Suasana dahsyat. Gunung yang kita semua tahu kan, gunung ni kalau di atas bumi setara tu, ini bumi. Yang kat dalam bumi berapa jarak dia? Katalah di sini 100 kaki. Yang kat dalam berapa? Dalam bumi tu. Oh, tak belajar sains lah. Yang kat dalam ni 2 kali ganda ni. Lagi dalam, pasak dia kat dalam ni. Sebab itulah berlaku apa-apa, dia tak bergoyang, dia tak runtuh. Sebab itulah bila korek pasir dalam gunung, dalam bukit tu, berpuluh-puluh tahun, bukit kat luar macam tu lah, tak ada perubahan apa-apa. Sebab pasak dia masuk ke dalam, cukup dalam. Tapi bila berlaku kiamat, bukan setakat tercabut, Allah hancurkan dan terbang di udara. Boleh? Suasana menakutkan. Itu suasana yang pertama. Yang kedua, wataral arda, dan engkau melihat al-arda, bumi pula. Mula-mula gunung. Kenapa gunung dulu? Sebab bumi boleh hancur sebab pemasak dia dah tak ada dah. Bila pemasak dia tak ada, bumi pun ikut. Apa berlaku pada bumi? Barizah. Okey. Barizah ni makna dia zahirah. Jelas, nyata. Apa maksud dia? Sekarang bumi ni 4 segi ke bulat? 4 segi ke bulat? Bulat. 4 segi ke mendatar? Dah 6 tahun belajar geografi. Jadi bumi ni bulat ke, 3 segi ke, ataupun mendatar je macam ni? Yang mana satu?
Ha? Apa dia? Mendatar. Betul? Bulat ke mendatar? Bulat. Macam mana satu negara, satu negeri berbeza pendapat dan duduk di satu bumi? Sebenarnya bumi ni bulat. Bumi bulat. Disebut dalam Quran, bumi bulat. Bila bulat, kita duduk kat sini, orang duduk kat sini kita nampak tak? Tak nampak dah. Orang duduk kat sini lagi tak nampak. Bukan setakat duduk kat sini, kadang-kadang duduk kat sini pun tak nampak. Sebab apa? Kat dunia dia ada gunung, dia ada pokok-pokok, dia ada bangunan pencakar langit. Jadi kadang-kadang duduk sebelah dah tak nampak dah. Yang kita tak nampak dah orang duduk sebelah tu, sebab ada dinding, ada masjid, ada bangunan. Faham? Tapi bila di akhirat besok, Tuhan kata apa? Bumi itu akan barizah. Barizah ni, yang bulat ni akan jadi macam ni. Tuhan sebut dalam surah apa? Wa izal ardu muddat. Wa izal ardu muddat. Dan apabila bumi itu muddat. Muddat macam ni lah, dibentangkan, yang asalnya daripada bulat. Boleh? Satu, dibentangkan. Yang kedua, dalam ayat ni Allah sebut, bukan setakat dibentangkan, yang asalnya ada pokok, ada tumbuhan, ada sungai, ada lembah, ada gunung, semuanya hancur. Dan akhirnya kosong. Kosong. Kenapa Allah jadikan kosong? Cuba buka surah ni. Surah Taha 107. Buka surah Taha 107. Surah Taha surah 20 ayat 107. Okey. Daripada ayat 105, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. Kemudian 106, وَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. Kemudian la tara fiha iwajan wala amta. Surah Taha 105 dan hingga 107. Tengok. Wa yas'alunaka, cuba terjemah. Dan mereka bertanya kepada engkau. Mereka ni siapa dah? Orang-orang musyrikin bertanya Nabi Muhammad. Apa soalannya? Anil jibal, tentang gunung ganang. Maka Tuhan kata qul,
Nabi tahu tak bila orang musyrikin tanya? Nabi tahu tak? Nabi tahu semua benda ke? Ha? Nabi tahu semua benda ke? Tak tahu semua benda? Oh, tak berani nak jawab. Banyak tak ayat Quran yang Tuhan kata kul? Apa makna kul? Katakanlah. Bila makna kul, Tuhan suruh Nabi cakap. Yang apa? Yang Nabi tak tahu. Jadi banyak benda Nabi tak tahu. Yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya engkau tentang haid. Kul, Tuhan kata jawablah. Mana Nabi tak tahu. Ada setengah orang kata kalau kita kata Nabi tak tahu, kita menghina Nabi. Bukan menghina Nabi. Itu yang Quran bagi tahu, bahawa banyak benda Nabi tak tahu. Sebab tu banyak ayat kul, katakanlah. Di sini mereka bertanya engkau tentang gunung ganang. Bila ni? Pasal hari kiamat. Nabi tak tahu. Bila Nabi tahu? Bila Tuhan kata kul, jawab. Dan Nabi bila tak tahu, dia pandai-pandai jawab tak? Ha? Tak tahu. Tak jawab kan? Ha. Kita bila orang tanya, kita tak tahu, kita cepat jawab ke? Bagi tahu wallahu alam. Ya, bukan cepat jawab. Pasal macam cepat je jawab kan. Lepas seminggu baru beritahu. Rupa-rupa yang saya beritahu tu silap. Kan? Jadi Nabi tak cepat menjawab sebab Nabi tak tahu. Bila turun wahyu, Tuhan kata, "Qul." Jawab. Soalan tentang apa ni? Apa berlaku pada gunung Gana pada hari kiamat? Yansifuha Rabbi. Tuhanku menghancurkannya. Nasfa, dengan sehancur-hancurnya. Kemudian bekas setakat hancur, fayazaruha. Ini tanah kan? Ini bumi ni. Banyak gunung. Bila Tuhan hancurkan, Tuhan kata apa? Fayazaruha, lalu Tuhan meninggalkan gunung itu ataupun bumi qa'an. Apa dah? Licin. Kan biasa kalau kita robohkan rumah ataupun pokok, dia ada tak sakit baki? Ada kan? Tapi bila berlaku kiamat, sakit baki gunung tak ada, licin. Sebab semua terbang di udara. Itu qa'an, rata dan licin. Kemudian Tuhan kata la tara fiha. Engkau tidak melihat padanya iwajan wala amta. Iwajan apa dia ni? Ada tanah tinggi, ada tanah rendah. Yang ni pun kamu tak lihat. Jadi apa yang berlaku? Semuanya rata. Gunung tak ada, pokok tak ada, tumbuhan tak ada, bangunan semua hancur. Maksudnya apa dah? Kalau orang duduk hujung sana, kita nampak tak? Nampak. Sekarang dengan ada bangunan, dengan ada pokok dan gunung, orang duduk sebelah tu kita tak nampak. Apa maksud dia? Tuhan nak bagi tahu pada hari itu tak ada satu benda pun yang tersembunyi. Semua nampak. Boleh? Suasana menakutkan. Jadi kita boleh bayangkan bumi ni seluas mana, sebab menampung berapa ramai manusia tu. Daripada Adam sampai kiamat. Dan berapa lama manusia akan dihimpun di sini? Ada hadis menyebut 50 ribu tahun. Kecuali orang-orang yang beriman yang selamat. Antaranya ialah 7 golongan tu. Jadi kalau tak nak berdiri di sini dalam tempoh yang lama di bawah matahari yang hampir dengan kepala, pilihlah menjadi salah satu daripada 7 golongan ni. Nak menjadi orang muda yang beribadat, tak boleh dah, sebab kita dah tua. Nak menjadi apa? Pemimpin, tak boleh, sebab kita memang orang tak pilih jadi calon pun. Nak jadi apa lagi? Lelaki yang sentiasa hatinya bergantung di masjid. Itu ada harapan. Sebab dia bukan bermula daripada muda. Nabi kata lelaki yang hatinya bergantung di masjid. Ada harapan tapi sukar. Kenapa?
Bila hati dia bergantung pada masjid, mana apa tu? Tempat utama dia di masjid. Dia balik rumah pun tinggal nak pergi masjid. Bila duduk masjid, tak nak keluar. Sampai orang kunci pintu baru keluar. Itu pun susah lagi. Mungkin ada peluang lagi, apa dah? Dia bagi sedekah tangan kanan, tangan kiri, tak tahu. Boleh yang tu? Macam mana dia buat tu? Orang semua tidur, dia pergi rumah orang miskin, dia letak beras depan rumah orang miskin tu. Tapi jangan tinggal nombor telefon. Ataupun apa lagi? Lelaki yang diajak oleh wanita yang cantik dan kaya untuk berzina. Itu pun rasa tak berlaku. Sebab rasanya tak ada perempuan nak ajak kita berzina. Jadi kita ada harapan mungkin dua je. Apa dia? Sedekah tangan kanan, tangan kiri, tak tahu. Sembunyikan sedekah. Yang kedua, selalulah kerap ke masjid. Itu mungkin ada harapan. Kalau tak, inilah bayangan dia. Okey, suasana yang ketiga. Ini suasana pertama. Gunung Ganan akan hancur dan berterbangan di udara. Yang kedua, bumi akan rata. Semua akan nampak hujung sana sampai ke hujung sini. Dan yang ketiga, wahsyarnahum. Wahsyarnahum, barizah ni mana? Zahir ataupun nampak. Wahsyarnahum, dan kami himpunkan mereka. Siapa ni mereka? Semua sekali. Dalam surah apa ni? Surah Al-Waqi'ah ke? Qul innal awwalin wal akhirin lamajmu'una apa dia? Siapa ingat je ni? Katalah wahai Muhammad, sesungguhnya awalin, orang-orang yang awal daripada Adam, wal akhirin, dan sampai orang yang terakhir sebelum kiamat, semuanya lamajmu'una, semua akan dihimpunkan, tak terkecuali. Dan Allah sebut di sini, falam nughadir minhum, maka tidak kami nughadir, tinggal, minhum, daripada mereka, ahada, seorang pun. Ini suasana ketiga. Setelah gunung hancur, bumi pun diratakan, maka berlakulah pada mahsyar, kami akan himpun semua sekali, dan tidak ada seorang pun yang tertinggal daripada Adam sampailah kiamat. Okey, soalan, binatang semua dihimpun tak? Binatang-binatang dihimpun tak? Semua? Semua sekali? Ke yang terlibat dengan yang kena zalim saja yang dihimpun? Ha? Yang ada kes. Oh, yang ada kes je. Ini rajman bil ghaib ke apa ni? Ha? Sebenarnya semua binatang dihimpunkan walaupun tidak ada kes. Ada dalil? Pertama dalilnya surah At-Takwir. Wa izal wuhushu husyirat. Dan apabila wuhush,
Wuhush ni binatang buas. Dan apabila semua binatang buas husyirat, dihimpun. Satu, harimau, singa, apa lagi binatang buas, semua dihimpun, walaupun tidak ada kis. Kemudian surah Al-An'am ayat 38. Cuba buka surah Al-An'am ayat 38. Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahi illa umamun amsalukum. Kemudian apa dah? Ma faratna fil kitabi min syai'in. Kemudian di hujung apa dah? Summa ila rabbihim tuhsyaruna yuhsyarun. Okey, cuba tengok. Wa ma min dabatin, tidak ada satu pun dabah, binatang yang melata di atas muka bumi, tiada ada satu pun fil ardi. Wala ta'irin, dan tidak juga ta'ir. Ta'iran apa dah? Burung. Dan tidak juga seekor burung pun yatiru, yang terbang, bijanahaihi, dengan dua sayapnya, illa, kecuali umamun amsalukum, semua tu adalah umat seperti kamu. Dia, mereka adalah makhluk seperti kamu. Kemudian last kali Tuhan kata apa? Summa, kemudian kepada Tuhan mereka yuhsyarun, mereka dihimpun. Jadi bila orang tanya adakah semua dihimpunkan? Ya, semua manusia dihimpunkan. Apa dalil? Falam nughadir minhum ahada, seorang pun tak terkecuali. Adakah semua binatang dihimpunkan? Ya. Dalilnya surah Al-An'am ayat 38. Termasuklah binatang buas. Bila dihimpunkan, yang ada kes, diadili, kemudian Allah kata apa? Kun turaba, jadilah tanah. Semua jadi tanah. Masa itulah orang kafir pun, bila dia tengok binatang jadi tanah, dibangkit kemudian ditukar jadi tanah, apa kata orang kafir? Ya laitani kuntu turaba. Bila tengok binatang, bila dibangkit lepas tu Allah jadikan tanah, orang kafir pun bercita-cita nak jadi macam binatang tu. Nak jadi apa? Ya laitani, alangkah baiknya sekiranya aku adalah tanah. Menyesal. Dulu orang kafir kat dunia bukan nak jadi tanah, nak beli tanah, nak kumpul tanah. Tapi bila di akhirat nak jadi tanah. Gambaran penyesalan. Okey. Ini suasana ketiga. Setelah dihimpunkan, Allah nak cerita pula bagaimana manusia dihimpunkan daripada mahsyar. Bagaimana keadaannya? Iaitu wa'uridu, dan mereka dibawa ataupun dihadap ala rabbika, kepada Tuhan engkau. Okey. Okey, suasana daripada mahsyar, keadaannya ialah semua akan menghadap kepada Tuhannya dalam keadaan saffa, berbaris. Termasuk malaikat ke yang berbaris daripada mahsyar? Adakah termasuk malaikat?
Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ini surah apa ni? Surah? Ha? Al-Fajr kan? Al-Fajr. Okey, cuba terjemah. Waja'a rabbuka, dan datanglah Tuhan kamu di pada masyarakat, wal malak, malaikat. Seorang ke ramai? Ramai. Kalau satu malak, kalau ramai? Ha? Oh, kalau satu malak, kalau ramai al-malak, tambah alif lam je. Kalau ramai yang biasa kita sebutlah malaika. Jadi kalau satu malak, kalau ramai malaika. Ada tak malaika banyak kita jumpa dalam Quran, tapi dalam bentuk seorang ada tak disebut dalam Quran? Ada. Adalah ni Qul malak. Kemudian dalam surah Qul yatawaffakum, Qul yatawaffakum malakul maut. Ini surah apa ni? Dia imam mesti tahu. Makmum kadang-kadang tak perasan imam baca surah apa, tapi imam tahu. Surah apa ni? Sejadah kan? Cuba terjemah. Qul, katakanlah, yatawaffakum, akan mewafatkan kamu. Siapa yang akan mewafatkan kita? Dengan izin Allah. Malakul maut. Kenapa Tuhan tak kata qul yatawaffakum malaikatul maut? Kenapa malak? Sebab yang mencabut nyawa satu je. Jadi kita nak kata malaikat maut ke malakul maut? Ha? Biasa kita sebut bila malaikat maut datang. Bila kita sebut malaikat, mana ramai? Sebenarnya satu je. Sebutan yang betul ialah malakul maut. Cuma selepas ayat ni, allazi wukila, yang diwakilkan. Sebenarnya yang mencabut nyawa kita, yang membantu malakul maut ni ramai. Mula-mula daripada kaki, itu bukan malaikat maut tu. Itu dibuat oleh malaikat lain. Bila orang tu nak mati, Allah turunkan malaikat yang ramai, dan dia akan keluarkan roh daripada badan. Bila roh sampai ke halqum, barulah malakul maut ambil peranan. Boleh? Jadi semua ni kita akan tengok nanti. Boleh? Bersedialah. Jadi pada hari kiamat nanti, di pada mahsyar, bukan manusia saja berhimpun, bukan binatang saja, tapi wal malak, para malaikat pun sama, dan semuanya secara saffan saffa, berbaris-baris. Kenapa berbaris-baris? Kalau duduk macam ni, nampak tak? Tak nampak. Bertindih-tindih tak. Bila duduk berbaris, semua nampak. Dan tidak ada satu pun yang tersembunyi. Apatah lagi, Nabi sebut kepada Aisyah, manusia dihimpun dalam keadaan hufatan, uratan, ghurlan. Tiga keadaan. Adalah bumi rata, kemudian yang kedua berbaris, yang ketiga pula hufatan, berkaki ayam, kemudian uratan, bertelanjang. Tak ada satu pun pakaian. Dan akhirnya ghurlan. Apa makna ghurlan? Tidak bersunat. Semua dihimpun di pada mahsyar dalam keadaan tidak bersunat. Bolehkah? Jadi siapa yang dah bersunat, bila di pada mahsyar, datang balik. Dia datang balik. Semua seperti asal. Siapa yang kecil mani kena potong kaki, kaki tu datang balik. Jadi jangan bimbang, kaki dia akan dapat balik. Itu tak penting.
Bolehkah? Jadi apa yang kita boleh sembunyi ni? Dalam keadaan tanah yang rata, pokok pun tak ada. Kadang-kadang kita boleh sembunyi dalam sungai. Sungai pun tak ada. Kadang-kadang kita boleh sembunyi sebab tanah rendah, tanah semua rata. Kadang-kadang kita boleh bersembunyi di belakang orang. Ini semua berbaris. Kemudian pakaian pun tak ada. Suasana yang sangat-sangat menakutkan. Usia sama tak? Usia semua sama. Usia tak. Usia ikut masa kita mati. Usia akan sama bila masuk syurga. Bila masuk syurga, semua akan umur lebih kurang 33. Jadi pada masa ikut umur yang kita mati. Kalau kita mati tua, tualah. Sebab itulah bila dibangkit daripada kubur, kita jumpa isteri kita. Kita kenal tak? Kenal tak? Kenal. Tuhan kata, yauma yafirrul mar'u min akhih wa sahibatihi wa bani. Semua akan lari daripada siapa? Anak, suami, isteri. Mana dia kenal lah tu, sebab tu dia lari. Kalau tak kenal, lari buat apa? Kan? Bila dia kenal, makna rupa dia yang masa muda ke masa tua? Masa mati itulah. Kalau isteri dia bangkit, dia mati umur 70, tapi tiba-tiba dia bangkit umur 15, dia kenal tak suami dia? Tak kenal. Boleh? Ustaz, kenapa dan mereka dihadapkan kepada Tuhan engkau? Tuhan mereka. Dan mereka dihadapkan kepada Tuhan engkau. Okey, sekarang ni ayat ni pertama turun kepada siapa? Turun kepada? Tak, siapa yang menerima ayat ni? Nabi Muhammad. Ini satu kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Satu pengiktirafan. Aku adalah Tuhan engkau, mana engkau adalah hamba-Ku. Tuhan bercakap dengan Nabi ni. Semua manusia akan dihadap kepada Tuhan engkau. Satu kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Bukan makna Allah tu Tuhan pada Nabi Muhammad sahaja. Okey. Okey, kemudian laqad ji'tumuna. Pasti sesungguhnya ji'tumuna, kamu mendatangi kami. Kamu semua ni manusia. Bagaimana rupa manusia bila datang kepada Allah di pada mahsyar? Ini dalam keadaan berbaris-baris. Yang ni pula Tuhan nak bagi tahu keadaannya kama khalaqnakum, sebagaimana khalaqnakum, kami ciptakan kamu awal marrah. Apa dia? Kali pertama. Allah cipta kita kali pertama. Apa keadaan dia? Apa keadaan dia? Mula-mula keluar daripada perut ibu, apa keadaan dia? Telanjang satu. Yang kedua? Ada tak kita keluar dari perut ibu terus ada telefon? Tak ada apa-apa. Telefon tak ada, duit tak ada, pakaian tak ada, semua tak ada. Kan ada, keluar ada kredit kad. Dan kita keluar sorang-sorang. Betul? Kau keluar dengan abang sekali, sorang-sorang. Tak, kembar apa keluar sorang-sorang? Mana keluar dua-dua? Saya kembar. Abang saya keluar dulu. Mengikut cerita lah, masa itu saya tak sedar. Okey. Jadi apa faedah Tuhan bagi tahu ni? Kami bangkitkan kamu daripada mahsyar sebagaimana kami cipta kamu di kali pertama. Apa faedah Tuhan bagi tahu? Tuhan nak bagi tahu kamu tak memiliki apa-apa. Bila tak memiliki apa-apa, ketika itu kamu hanya mengharapkan Tuhan sahaja. Jangan mengharapkan bapa kamu, sebab bapa kamu pun tak memiliki apa-apa. Semuanya bogel. Boleh ke? Inilah pentingnya Quran. Bila kita baca Quran, kalau kita lalai, kita alpa, boleh mengisafkan kita dan kita balik pada Allah.
Kalau kita dalam amal soleh, kita gembira bila baca balasannya, nikmat Allah. Tapi kalau tak faham apa-apa, tak ada rasa apa-apa. Quran adalah kitab yang boleh mengetuk hati manusia, yang boleh mengubah akhlak manusia kalau difahami. Okey, bal za'amtum, bahkan kamu sangka. Ini Tuhan tempelak orang-orang kafir yang tak beriman dengan hari kebangkitan. Bahkan kamu sangka allan naj'ala, bahawa tidak kami jadikan bagi kamu mau'idah, waktu pertemuan. Apa maksudnya ni? Ini Tuhan tempelak orang-orang yang kafir, yang tak beriman dengan hari kiamat. Tuhan kata, dulu masa kat dunia, kamu sangka tidak ada waktu pertemuan antara kamu dengan kami, iaitu kamu tak percaya adanya hari kiamat. Betul kan? Orang kafir semua tak percaya. Bahkan orang Islam pun yang tak beriman, yang tak solat pun tak percaya. Kalau dia percaya, dia akan solat. Kenapa Tuhan sebut? Tuhan nak beritahu yang aku cakap dulu kamu tak percaya, sekarang betul-betul berlaku depan mata kamu. Tapi waktu ni kamu percaya pun tak ada faedah. Okey. Seterusnya apa berlaku? Wa wadi'a, dan diedar ataupun diserahkan Alkitab. Ini kitab apa ni? Kitab Quran ke kitab apa? Rekod amalan kita. Bila dia berhimpun dalam keadaan bogel berbaris, maka selepas itu berlaku penyerahan kitab. Macam mana cara serah kitab ni? Ada orang kata kitab tu terbang je, dicari tuan dia. Bila nampak tuan dia, terus dia pergi landing dekat tuan dia. Betul ke? Tak ada dalil. Allah sebut dalam Quran, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun orang yang diberi kitab sebelah kanan, itu salah satu cara. Bila Allah bagi rekod amalan sebelah kanan, itu sebenar tanda orang tu beriman, orang tu bahagia. Yang kedua, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Rekod amalannya diberi melalui shimal apa dah? Kiri. Dan yang ketiga, apa yang ketiga? Cara rekod amalan diberi. Apa dia? Daripada belakang. Ingat ayat tu. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Tiga keadaan. Ada yang kitab diberi sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, dan yang lagi dahsyat, lagi menakutkan ialah Allah bagi rekod amalan daripada sebelah belakang. Tanda apa tu? Kita kalau bagi surat kepada staf kita daripada belakang dia, menunjukkan apa? Surat apa tu? Surat suruh berhenti lah tu. Benda tak elok kan? Tak, mana kita tak nak tengok pun muka dia. Itu petanda yang tak baik. Okey? Bila kitab diserahkan kepada siapa? Masing-masing tuan punya dia. Fataral mujrimin, lalu engkau melihat mujrimin. Apa makna mujrimin? Orang-orang yang berdosa. Mujrim daripada ijram. Ijram tu makna dosa.
engkau melihat orang-orang yang berdosa apa keadaan mereka? Bila nampak je kitab, belum bagi lagi ni, apa keadaan, perasaan orang-orang yang berdosa? Musyfiqin, ketakutan. Kenapa mereka takut? Belum balas lagi, tengok kitab je dah takut dah. Apa sebab? Mimma fihi, dari apa yang di dalamnya. Sebab dia tahu dah rekod amalan dia, apa yang dalam tu semua tercetik. Sebab tu dalam Allah merakamkan kisah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dia kata apa? Lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Api tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari je. Dan dia kata, Tuhan kata pada mereka, qul in kanat lakum ad-darul akhirah. Qul in kanat, ayat 94 ke? Akhirah. Ini ahli kitab. Mereka menyangka neraka, syurga itu adalah milik mereka. Tuhan kata, qul, katalah, in kanat, sekiranya lakum, milik kamu adalah negeri akhirat, iaitu syurga. Kamu mendakwa syurga milik kamu, indallah, di sisi Allah, khalisatan, khusus untuk kamu, min dunin nas, tanpa orang lain. Orang Yahudi mendakwa dia saja masuk syurga, Nasrani pun tak masuk, Muhammad pun tak masuk, orang Islam pun tak masuk. Nasrani pun sama dakwanya. Maka Tuhan cabar dia. Qul, apa dia cabarannya? Tamannaul maut. Kalau betul syurga milik kamu, mati sekarang. Mati sekarang. Buat apa hidup susah-susah kat dunia? Minyak naik, tol naik. Baik mati masuk syurga je. Betul tak? Maka Tuhan kata, walan yatamannauhu abadan. Mereka sekali-kali tidak ingin untuk mati. Berapa lama mereka tak nak mati ni? Abadan. Sebab apa? Sebab bima qaddamat aydihim, disebabkan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Ni sebab apa tak nak mati? Sedangkan dia kata dia ahli syurga. Sebab mereka tahu dengan dosa yang mereka lakukan, kalau mati masuk neraka. Sama di sini. Bila tengok rekod amalan, belum bagi lagi ni, musyfiqin, dah takut dah. Sebab dia tahu dia akan diazab dalam neraka. Jadi pengajarannya apa dah? Siapa yang buat dosa, memang dia takut nak mati. Siapa yang takut mati, makna dia banyak dosa. Betul? Setuju tak? Sekarang takut tak nak mati? Tahu kenapa? Sebab banyak dosa kah? Tapi kalau master ni dia mengaku banyak dosa, hari ni berapa kali istighfar? Berapa kali? 50 je. Banyak dosa 50. Nabi tak ada dosa 100 kali. Kata banyak dosa tapi tak istighfar. Boleh? Siapa yang takut mati, makna dia banyak dosa. Siapa yang banyak dosa, makna dia akan takut mati. Semoga Allah jadikan kita orang yang bersedia untuk mati bila-bila masa. Sebagaimana Bilal bin Rabah, bila dia nazak nak mati, keluarga dia sedih, dia senyum. Dia tanya, kenapa kamu sedih? Kan aku nak mati, nak jumpa Allah. Jumpa Allah, kenapa nak sedih? Itu orang beriman. Kemudian orang beriman pula, daripada rumah
Walaupun rumah dia banglo kat dunia, tapi bila dia mati, dia masuk kubur, kubur akan jadi apa? Lebih luas ke lebih sempit daripada rumah dia? Ha? Lebih luas kan? Jadi kita daripada rumah sempit nak masuk rumah lebih luas, seronok kan takut? Seronok kan takut? Oh, takut sebab luas sangat. Macam-macam ha? Okey. Bila tengok rekod amal ada, musyfikin takut. Kemudian apa dia kata? Wa yaquluna, mereka berkata, ya wailatana, alangkah celakanya kami. Nah tu kami, celakanya kami. Masa ni dia mengaku tak dia celaka? Bila di akhirat dia mengaku dia celaka. Tapi masa kat dunia, dia kata siapa celaka? Orang lain, semua orang. Orang tu bodoh, orang ni lembab, semua orang. Tapi bila di akhirat, dia tak kata celaka orang dah, celaka kami. Kenapa celaka ni? Ma li hazal kitab. Apa? Ini soalan ha? Apa jenis kitab ni? Apa jenis kitab ni? Dia terkejut. Sambil-sambil takut dia terkejut. Kenapa? Dalam kitab tu la yughadiru. Ia kitab tu tidak. Cuba tengok di sini. Sini nughadiru. Nughadiru makna apa? Kami tidak tinggalkan daripada masyarakat seorang pun. Semua ada. Di sini yughadiru, dia meninggalkan. Iaitu kitab itu tidak meninggalkan saghiratan, yang kecil, wala kabiratan, dan tidak juga yang besar, illa, kecuali ahsaha, ia menghitungnya. Ahsa menghitungnya. Apa maksud dia? Takut, kemudian terkejut. Sebab apa? Semua dalam kitab tu, rekod amal dia ada tertulis. Sama ada yang besar ataupun yang kecil. Dia terlintah, dia sangka buruk pada orang. Tengok-tengok ada dalam kitab tu. Kadang-kadang dia makan apa ni, kuaci. Kulit tu dia campak tepi jalan. Tengok ada dalam kitab tu. Kadang-kadang dia menyakitkan hati isteri. Dia pun lupa dah. Tengok-tengok ada. Kadang-kadang dia pukul anak kan tanpa sebab marah sangat. Tengok-tengok ada dalam kitab. Maka dia kata apa? Apa jenis kitab ni? Semua dia tulis, semua dia catat. Kecuali orang tu bertaubat. Bila bertaubat, Allah akan apa dia? Dia taubat ni ada dua. Satu, apa dia? Maghfirah. Yang kedua, afuwun. Faghfirli. Kalau kita minta ampun, rekod amalan tu, dosa kita masih tercatat. Allah tak padam, tapi Allah ampunkan. Sebab tu dalam satu hadis Nabi sebut, selepas semua dihimpun berbaris-baris, Allah akan hisap sorang-sorang di khalayak ramai, kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman Allah panggil sorang-sorang, bukan di khalayak ramai. Kemudian Allah sebut satu persatu dosa. Ini yang maghfirah ni. Allah ampun tapi tak delete. Allah sebut, kamu pernah masa sekolah dulu kamu pernah pegang tangan perempuan, kan? Tapi kamu tak bertaubat. Kemudian masa universiti dulu kamu tengok wayang. Betul? Betul. Masa bekerja dulu kamu balik awal. Lepas tu kamu pergi lewat. Semua ada kat situ. Dan dia mengaku, betul,
sampai tahap dia yakin dia akan masuk neraka dengan dosa yang banyak tu. Last sekali Tuhan kata apa? Qad satartuha 'alaika fid dunya, aku tutup dosa tu di dunia, tak ada siapa tahu. Dan sekarang aghfiruha, aku ampunkannya. Boleh? Kenapa Allah ampunkan? Sebab dia buat dosa secara sembunyi. Dia malu pada orang. Paling-paling kurang dia malu pada orang. Bukan maksud saya galakkan buat dosa secara sembunyi. Maknanya beza buat dosa secara sembunyi dengan buat dosa secara terbuka. Sebab tu kisah Nabi Yusuf kan, Zulaikha pula, isteri Al-Aziz, bila dia nak buat dosa, nak berzina dengan Nabi Yusuf, apa dia buat? Apa dia buat? Dia tutup semua pintu kan. Jangan tiru, ini contoh lah. Dia tutup semua pintu. Mana dia masih malu pada manusia. Dosa ni insya-Allah Allah ampunkan. Sebab itu dalam satu hadis Nabi kata, Allah tak akan ampunkan dosa orang yang buat dosa secara terang-terang. Macam mana terang-terang? Dia buat dosa malam, pagi besok dia cerita pada orang, semalam aku mengumpat sampai pukul 2 pagi. Habis. Allah tak akan ampunkan. Dia tengok wayang, cerita pada orang. Tengok wayang tak elok lah. Yang elok okey lah. Okey, satu lagi. Yang ni ampun tapi tak delete. Yang ni afun, padam terus. Di akhirat besok Allah tak sebut langsung, sebab delete terus. Sebab tu di bulan Ramadan, bila Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kalau kebetulan malam tu Lailatul Qadar, apa yang sepatut aku buat? Nabi kata apa? Bacalah doa. Yang mana satu? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, iaitu padam terus. Ya Allah, suasana yang menakutkan. Allah, semoga Allah ampunkan dosa kita, dan Allah padam terus. Kemudian wawajadu, kalau kita mencuri masa muda dulu kan, masa sekolah menengah, itu dah balik itu, kita mencuri RM1, apa hukum dia? Tetap berdosa. Macam mana nak bertaubat? Kena pulang balik RM1 itu. Kena cari kawan tu. Kalau tak cari, kita tak bertaubat, ada dalam kitab ni, ada dalam rekod amalan ni. Sebab itulah dosa yang paling susah nak diampunkan ialah yang melibatkan orang. Sehingga Nabi kata, kalau kamu mati syahid sekalipun, ada hutang RM1 je, tak lepas, sangkut. Jadi siapa yang ada hutang, yang pernah curi masa zaman sekolah ke, zaman universiti ke, pernah menyakitkan hati orang, minta maaf lah. Sebab apa? Semua akan tercatat, walaupun sekecil mana. Okey? Kadang-kadang kita tak bertegur dengan sepupu kita, dengan pak long kita bertahun-tahun. Bertaubatlah cepat sebelum kita diambil nyawa. Okey, wawajadu, dan mereka mendapati ma'amilu, apa yang mereka lakukan, hadir. Apa makna hadir? Ada. Semua yang mereka lakukan ada dalam kitab ni. Apa maksud ada ni? Ada apa ni? Ada amalan ke? Ada pahala? Ada pahala. Tapi Allah sebut sini ma'amilu, apa yang mereka amalkan. Sebab tu Allah kata mereka dapati pahala, bukan apa yang mereka amalkan. Kenapa Allah sebut apa yang mereka amalkan? Allah nak beritahu pahala tu semua berdasarkan apa yang kita amalkan. Kita zikir sorang-sorang sambil nak datang masjid kan, subhanallah wa bihamdi, sekali je ada dalam rekod amalan ni. 10 kali ada dalam rekod amalan ni. Kita tengah dalam kereta jalan jam, orang potong kereta kita. Kita kata apa? Bodoh. Ada dalam
buku ni. Kan? Dia tak dengar pun, tapi bodoh ada dalam buku ni. Boleh? Dia pun kata kita, kamu bodoh, kamu lagi bangang. Ada dalam buku. Semua ada ni. Wala yazlimu, dan tidak menzalimi Tuhan engkau. Tuhan engkau tidak pernah menzalimi ahada, seorang pun. Bolehkah? Dalam Al-Quran Tuhan kata ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa maksud dia? Surah Qaf, ma yalfizu, tidak ada apa yang dilafazkan, apa yang disebut min qaulin, daripada apa saja perkataan, bodoh, bangan, illa melainkan di sisinya ada raqib atid yang mencatat. Sebab itulah diceritakan Imam Ahmad Ibn Hanbal bila dia tengah sakit nazak tu, dia mengeluh sakitnya. Lalu ada seorang ulama datang bagi tahu dia, sebenarnya walaupun kita kata aduh, akan direkodkan dalam buku amalan kita. Apa dalil ayat ni? Aduh pun ada, sakit pinggangnya, penatnya, semua ada. Boleh? Sebab itulah orang yang paling bahagia orang yang kurang bercakap, dan lagi bahagia bisu. Lepas tu Nabi kata, tanda kamu beriman, cakap benda yang baik je. Dan kalau tak ada modal, diam. Diam tu sebenar ibadat. Yang paling kita risau perempuan lah. Perempuan memang banyak cakap kan. Suami dia diam je, dia setengah jam cakap. Jangan banyak cakap. Bila banyak cakap, pasti banyak silap. Bila banyak silap, banyak dosa. Bila banyak dosa, neraka lebih utama. Okey? Kenapa Allah tidak zalim kepada seseorang? Sebab Allah tu maha adil. Allah maha adil. Maksud tidak zalim ni, kalau kita berzikir 100, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, Allah akan catat pahala 100 lah. Allah tak akan jadikan aku nak bagi pahala 90 je, tak. Itu zalim. Dan kalau kita buat maksiat, kita mengumpat setengah jam, Allah akan bagi dosa dia, balasan dia setengah jam lah. Allah tak akan tambah, geramnya aku ni tak sedar-sedar, Allah pun tambah 35 minit. Tak. Boleh. Hukuman Allah sangat adil. Jadi takutlah. Okey, boleh? Ada soalan ke? Tapi dosa dia diri kan, yang amalan sendiri tu kan cara syirik kan. Amalan sendiri, jadi biar dia balik lah. Dia macam ni, dalam Al-Quran Tuhan kata, siapa yang murtad, contoh, siapa yang murtad kemudian dia mati dalam kafir, semua amalan dia terbatal. Dia pergi haji 10 kali terbatal, dia derma 50 juta terbatal, kalau dia murtad dan mati dalam kafir. Dan maksud sebaliknya, kalau dia murtad kemudian dia balik masuk Islam, semua amalan dia dapat balik. Sebab yang Tuhan kata terbatal, sia-sia bila mati dalam kafir. Kalau murtad kemudian masuk Islam, mati dalam Islam, amalan dia dapat balik. Itulah rahmat Allah. Bahkan kalau orang kafir dia masuk Islam umur 50,
Banyak kebajikan dia buat masa kafir. Dia bantu sekolah tu, dia bantu orang miskin. Tapi bila dia masuk Islam, amalan dia masa kafir, amalan kebaikan, betulkah jadi pahala ke sia-sia? Ha? Betulkah jadi pahala? Betulkah jadi pahala? Tengok rahmatnya Allah. Allah nak galakkan semua manusia masuk Islam. Tak rugi pun. Bahkan kebaikan yang kamu buat masa kamu kafir akan ditukar menjadi pahala. Okey? Ada soalan lain? Tak ada? Tak ada. Semoga 2-3 ayat yang kita belajar ini menyedarkan kita, mengisahkan kita dan menjadikan kita orang yang betul-betul berlomba untuk mendapat al-baqiyat as-salihat, bukan perhiasan dunia, harta benda dan anak-anak yang tidak kekal. Fastabiqul khairat. Lepas ni jangan buang masa. Zikir pagi petang, zikir lepas solat, zikir keluar masuk masjid, zikir pakai baju, semua akan dicatat, tak rugi pun. Kalau tak hafal, bagi masa setengah jam hafal, tak rugi pun. Semua akan dicatat. Okey? Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.